InsyaAllah kita dengar beberapa buah hadis mengenai pentingnya kita menjaga lidah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Harith bin Hisham annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amrin a'tasimu bih. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك هذا وأشار إلى لسانه. Sayyidina Harith bin Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada saya suatu amalan yang boleh saya berpegang teguh dengannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sambil menunjuk ke arah lidah, peliharalah ini. Sayyidina Harith bin Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada saya suatu amalan yang boleh saya berpegang teguh dengannya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sambil menunjuk ke arah lidah, peliharalah ini. An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala fasakatu falam yujibuhu ahadun. Qala huwa hifdzul lisan. Sayyidina Abu Juhayfah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Kesemua mereka terdiam. Tiada seorang pun yang menjawab. Lalu Nabi SAW bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menjaga lidah. Sayyidina Abu Juhayfah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Kesemua mereka terdiam. Tiada seorang pun yang menjawab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menjaga lidah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yahzuna min lisanihi. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehinggalah dia memelihara lidahnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba tidak akan sampai mencapai hakikat iman sehinggalah dia memelihara lidahnya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najat? Qala imlik alayka lisanak wal yas'ka baituk wabki ala khati'atik. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah cara untuk mendapatkan keselamatan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, peliharalah lidah kamu. Tinggallah dalam rumah kamu, jangan ke sana kemari tanpa tujuan, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah cara untuk mendapatkan keselamatan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, peliharalah lidah kamu. Tinggallah dalam rumah kamu, jangan ke sana kemari tanpa tujuan, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan kamu. Keterangan. Maksud memelihara lidah ialah tidak menyalahgunakan lidah seperti mengumpat, menghasut, cakap sia-sia, cakap tanpa keperluan, cakap apa-apa sahaja tanpa berhati-hati, bercakap perkara yang lucah, bergaduh, mencarut,
melaknat manusia atau binatang, sentiasa bersyair, yakni menyanyi lagu-lagu yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, bergurau senda, memecahkan rahsia, berjanji dengan dusta, bersumpah palsu, menjadi talam dua muka, memuji seseorang tanpa sebab, bertanya perkara-perkara yang tidak perlu. Keterangan, maksud memelihara lidah ialah tidak menyalahgunakan lidah seperti mengumpat, menghasut, bercakap sia-sia, bercakap tanpa keperluan, bercakap apa-apa sahaja tanpa berhati-hati, bercakap perkara yang lucah, bergaduh, mencarut, melaknat manusia atau binatang atau makhluk Allah yang lain, sentiasa bersyair atau menyanyi lagu-lagu yang menjauhkan diri daripada Allah, bergurau senda, memecahkan rahsia, berjanji dengan dusta, bersumpah palsu, menjadi talam dua muka, memuji seseorang tanpa sebab, dan juga bertanya perkara yang tidak perlu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan anggota yang berada di antara kedua-dua tulang rahang dan kejahatan anggota yang ada di antara dua paha, yakni lidah dan kemaluan, maka dia pasti akan memasuki syurga. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dipelihara oleh Allah daripada kejahatan anggota yang ada di antara kedua-dua tulang rahang dan juga kejahatan anggota yang ada di antara dua paha, yakni lidah dan kemaluan, maka dia pasti akan memasuki syurga. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini, faqala fima awsa bih wahzun lisanak illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, nasihatkanlah aku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi beberapa nasihat kepada beliau, termasuklah peliharalah lidah kamu daripada segala perkara kecuali kebaikan. Dengan itu kamu akan dapat mengatasi tipu daya syaitan. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, nasihatkanlah aku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi beberapa nasihat kepada beliau, termasuklah peliharalah lidah kamu daripada segala perkara kecuali kebaikan. Dengan itu kamu akan dapat mengatasi tipu daya syaitan. Ya, alhamdulillah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai pentingnya kita jaga lidah kita. Dengan sebab lidah ni banyak orang masuk neraka. Kadang kita tak sedar, banyak sangat kita cakap, banyak benda-benda yang kita terlepas, banyak yang kita menyakiti hati orang. Luka daripada percakapan ni dimakan dalam, orang kata. Jadi kita jaga hati-hati kita dan bercakap dengan jiran-jiran kita, dengan kawan-kawan kita, saudara mara, adik-adik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dan bagi hidayat, taufik hidayat untuk kita menjaga lidah kita, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha